نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengerusi ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayat Allah SWT beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah SWT ini dengan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dia beri lagi kita umur, dan insya-Allah sama-samalah kita niat iktikaf berada dalam rumah Allah ini, supaya diam kita di dalam masjid ini mendapat fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, malam ni malam Jumaat, kebiasaan baca Yasin. Saya ingat ramai ni mungkin beranggapan baca Yasin malam ni kot. Sebab tu ramai. Tak apalah tuan-tuan, balik ni boleh baca Yasin pula di rumah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita menyambung lagi kuliah kita ni, insya-Allah. Pada kuliah lepas kita bincang tentang sifat wahdaniyah, betul ya cikgu? Wahdaniyah, iaitu kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui segala sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun ulama memudahkan kita dalam pengajian untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala ini, menyusun sekurang 20 sifat 20 ataupun digelar sebagai sifat 20 ya. Jadi nak memudahkan kita kenal Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurang fardu ain. Ya, kita tidak menghadkan 20. Ya, kita tak sebut sifat Allah hanya 20 dah. Sekurang-kurang untuk kenal. Ya, begitulah. Jadi adapun sifat Allah tidak terbilang, tidak tahu, hanya Allah sahaja yang mengetahui hakikatnya. Ya. Dan yang disebut dalam Al-Quran, sifat-sifat kesempurnaan Allah yang disebut dalam Al-Quran. Jadi hari ini kita sampai pada wahdaniyah. Wahdaniyah makna wahdaniyah tu asa. Saya ulang sikit. Jadi pada kuliah yang lepas tak habis, iaitu esa Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, sifatnya dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Zat, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengesakan Allah
Hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Sama ada pada muttasil. Apa maksud muttasil? Yakni berhubung. Ataupun munfasil, yakni bercerai. Jadi tugas ulama menyusun wahdaniyah ini. Senang kita nak apa? Wahdaniyah, satu perkataan je. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Kalau kita nak kenal Allah, kena buka tafsir letih tuan-tuan. Semua orang kena hafal Quran baru kenal Allah. Contohnya allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya. Allah yang menjadikan, dia Allah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Baru kenal Allah. Jadi kita ni tak mahir bahasa Arab. Orang dulu kan, maknanya bahasa Arab pun kena, dan bahasa Arab bukan kita boleh mentah-mentah gitu je. Dia ada tata bahasa Arab. Ada nahwu, saraf kan, ada balaghahnya, ada dan sebagainya. Maknanya bukan senang-senang. Jadi ulama memudahkan daripada ayat panjang tadi kepada satu sifat, iaitu wujud. Senang, Allah itu ada. Jadi kita, bagi orang beriman, kita yakin Allah itu wujud, kerana panca indera kita, akal pemikiran kita tak capai untuk analogikan tentang Allah, untuk misalkan apa pun atas muka bumi ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala dengan panca indera ataupun akal kita. Melainkan kita mengetahui akan Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada ketukangan dia, hasil daripada penciptaan dia pada alam ni. Melihat langit, bumi, bulan, bintang, matahari, ini tanda ada tukang, ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan jadi sendiri, melainkan ada yang menciptanya. Jadi dengan akal kita mensabitkan bahawasanya ada yang mencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalam hati kita yakin ada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak boleh dilihat oleh panca indera, kerana kita ni dengan Allah terhijab, dan kita makhluk tak layak pun, terhijab dengan Allah. Ulama sebut kita terhijab dengan Allah 70,000 hijab, atas dunia lah. Akhirat esok Allah buka hijab. Dalam syurga kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pun ada yang dibuka hijab, antara Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya bukan Allah menyerupa dengan makhluk dah. Kita dah bincang itu, Allah itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baru. Tetapi Allah buka penglihatan makhluk ni akan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam isu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima, berkata Allah kepada Nabi Ibrahim di Bukit Tursina. Allah berkata-kata pada Nabi Ibrahim. Adakah Allah berkata-kata tu, kalam Allah tu serupa macam makhluk supaya Nabi Ibrahim faham? Kalau begitu salah akidah kita. Kalau kita kata Allah menzahirkan kalam ni dalam bentuk perkataan serupa makhluk, ada huruf, ada bunyi, kan, boleh didengar oleh telinga, kan. Jadi adakah begitu? Tak boleh begitu, akidah salah. Jadi sebenarnya apa? Allah buka hijab, Allah beri faham kepada Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa itu. Begitulah. Sama macam di akhirat dalam syurga, adakah Allah SWT maknanya menyerupa dengan makhluk? Dah. Allah memberi kita keupayaan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah nikmat yang paling besar dalam syurga. Boleh melihat Allah, ru'yatullah. Itu itu. Jadi kita kena faham di situlah, dari sudut akidah. Sebab itu Nabi SAW sendiri menghadkan
Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Tafakkurlah kamu pada penciptaan Allah, makhluk Allah, apa yang Allah buat. Jangan kamu tafakkur pada zat Allah. Kalau tafakkur pada zat Allah, maka tak capai dah akal. Jadi gila nanti. Ya? Nanti adalah yang akan tawaf di keliling Bandar Lancang. Orang tawaf buat umrah di Mekah, dia tawaf di Bandar Lancang. Pasal apa? Pasal apa? Fikir benda yang tak patut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tak capai akal kita. Jadi ulama susun siap-siap. Maknanya sifat pertama wujud. Ya, begitu. Cuma antara cerita tentang wujud itu, jadi wujud itu cerita tentang zat. Zat itu maksud diri, diri Allah. Diri Allah macam mana? Wujud je lah. Adapun cerita tentang wujud ada 5 kita dah bincang. Hari ni yang terakhir cerita tentang wujud, iaitu wahdaniyah. Macam mana wujud Allah? Yang pertama itu kita bincang cerita wujud qidam. Allah wujud ini qidam, tiada permulaan. Kemudian yang keduanya cerita Allah macam mana? Cerita wujud Allah yang kedua baqa, kekal. Ayat Quran juga, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ngapal Quran dulu baru kena letih kita. Jadi ulama buat satu perkataan je, qidam, baqa, kan? Senang. Wa yabqa, kekal. Baqa, mukhalafah. Kemudian macam mana cerita wujud Allah itu, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri. Wujud Allah itu berdiri dengan sendiri, tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan zat. Kan? Macam kita, macam dalam syurga kan, isu dalam syurga tu. Macam mana kita melihat Allah? Adakah Allah berada dalam syurga? Gitu pula kena faham situ ya. Misal contoh macam inilah, kita, ini perumpamaan sajalah, mendekatkan faham. Allah tidak bertempat. Umpama kita pergi kedai, ada dalam TV tu cerita, kita tengok cerita Piramli contohnya. Cerita Piramli 3 Abdul. Kan? Kita tengok suka lah cerita Piramli. Suka tak? Cerita Piramli. Tapi Piramli tu ada dalam kedai tu tak? Ada tak Piramli dalam kedai tu? Kita duduk ni berkumpul ramai ni, tengok cerita Piramli tu dalam TV. Kita sukalah tengok Piramli tu. Piramli tu ada tak dalam kedai? Tak ada. Piramli tak ada di situ. Itu maksudnya. Itu maknanya tidak boleh dimisalkan Allah itu bertempat. Tanpa tempat. Begitu. Jadi insya-Allah itu kita sebut lawan baginya alla yakuna wahidan, tidak ada esa pada zat, sifat dan perbuatan. Kemudian dalil naklinya firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Bila tanya macam mana Allah, kan? Kita orang Islam faham dah, orang mukmin faham dah. Makna nama bagi Tuhan, zat yang kita sembah itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perkataan Allah itu kita faham dah. Dengan satu perkataan kita faham dah Allah. Terhimpun dalam perkataan Allah itu, nama Allah itu segala kesempurnaan pemilik nama itu, iaitu zat yang maha sempurna. Sebab tu kita sebut nama Allah, kita faham sungguh tak? Tapi ada orang kata tak boleh sebut seketa, tak faham. Jadi tak ada makna. Mana boleh tak ada makna? Ada makna kan? Kan makna. Kan? Kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada makna selagi sehingga menyebut apa? Tidak ada zikir Allah, tak ada. Tak ada zikir Allah. Jadi Allah tu kena gabung dengan perkataan lain. Contohnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Betul lah itu. Betul lah itu dah terdapat dalam hadis. Tapi zikir Allah ada perbahasan dia, ya. Ulama-ulama dah bahas Allah kan. Dan kita pun sentiasa ingat Allah, tak kira di mana sahaja. Walaupun dalam keadaan kita bawa kereta ke, dalam kita duduk dalam tandas sekalipun, kita tak sebut nama Allah
pada lisan, tetapi kita ingat Allah pada hati kita. Ingatan Allah Subhanahu Wa Taala pada hati. Begitu. Jadi saya tak panjang itu, kita sambung lagi. Pada kuliah lepas kita bincangkan, kita menafikan Allah itu syirik dari 6 perkara. 6 syirik maksud berbilang-bilang lah. Dari sudut 6 perkara. Yang pertama pada zatnya, pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kita tahu dah, kita memang mengucap dah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Qul huwallahu ahad. Kan? Katakanlah bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Tempat tumpuan semua makhluk. Jadi kita sebagai seorang Islam dah yakin dengan ikrar kita itu, kalimah syahadah itu. Cuma di sini maknanya ada juga dalam keadaan macam itu pun bukan senang kita nak buang syirik. Bukan senang. Kita syahadah dah. Kita dah mengucap syahadah, kita menafikan tiada Tuhan yang lain selain pada Allah. Tetapi nak buang syirik dalam hati kita selain daripada makhluk ni susah. Walaupun kita berjaya, kita orang Islam, kita tak sembah dah. Tak sembah dah apa? Tak sembah dah matahari, seumpama orang Jepun kan, sembah matahari. Tak sembah busuk dah. Kita tak sembah dah pokok-pokok. Kan? Kita tak sembah dah apa lagi? Berhala. Memang berhala pun bukan boleh bagi duit pun. Kita yang kena jaga dia. Kan? Jadi kita tak sembah. Tetapi ada Tuhan lain. Nabi menyebut tiap-tiap umat itu ada Tuhan dia. Kan? Umpamanya apa? Tuhan. Tuhan makhluk selain pada Allah. Makhluk. Hari ni contoh hari ni alhamdulillah ramai. Ada masa kalau tak sampai, bukan kat sini bagus ada tu tak ramai sebab apa? Boleh jadi tak sampai ke masjid sebab apa? Sebab maghrib ni ada drama. Tak sampai, patut dengar kuliah. Jadi tengok TV ada drama sedap, jadi maghrib tak datang, isyak tak datang, kuliah pun tak datang. Jadi dia terpaut hati dia pada TV. Kan? Jadi mana TV itu menghalang dia daripada mengingati Allah SWT. Mana TV itu Tuhan. Walaupun dia ucap la ilaha illallah. Walaupun dia Islam, tapi dia ada perkara yang menghalang dia. Kan? Contoh duit. Manusia ada duit, tetapi dengan sebab duit boleh putus silaturahim. Dengan sebab duit boleh bergaduh 7 keturunan, tanah dan sebagainya, harta dan sebagainya. Kan? Jadi semua itu adalah Tuhan. Kalau akhirat nanti, kalau kita nampak benda itu menghalang kita daripada mengingati Allah, benda itu jadi Tuhan. Kita bangkit di mahsyar nanti, kita akan cari duit. Sebab tu ada setengah disebut apa ni dalam orang yang bangkit di mahsyar ni, ulama sebut orang yang bangkit di mahsyar, ada yang bangkit ni dalam keadaan gila. Apa gila itu? Mereka gila itu iaitu mereka yang memakan riba. Bangkit di pada mahsyar dalam keadaan gila. Dia makan riba. Maksud bertuhankan riba. Dia nampak dengan perniagaan yang berasaskan riba, pelaburan yang berasaskan riba saja yang menyebabkan dia untung. Sedangkan Nabi Al-Quran menyebut wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dia pakai riba juga. Maknanya dia membelakangkan teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bertuhankan riba. Akhirat nanti dia jadi gila. Dia bangkit di mahsyar tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tak jumpa Allah di mahsyar. Ada ulama kata Allah, manusia boleh melihat Allah di mahsyar lagi. Kan? Namun dalam syurga tu sepakatlah, tak ada khilaf. Dalam syurga melihat Allah tidak ada khilaf. Adapun di mahsyar itu ada yang mengatakan boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dari sudut zat kita tak punya masalah.
Apa mutasil tadi? Munfasil. Jadi kita faham di sini dulu. Ada enam daripada 3 dia ada pecah 2. Daripada zat munfasil, muttasil, yakni mustahil zat Allah Ta'ala itu terdiri daripada berbilang-bilang zat. Maksudnya ada Tuhan yang sama macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Ataupun munfasil, yakni mustahil ada zat yang lain menyerupai zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian sifat Allah muttasil. Muttasil kena faham dululah. Muttasil ni maksudnya berhubung. Munfasil bercerai. Kan? Mustahil ada berbilang-bilang sifat pada satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian munfasil, mustahil ada sesuatu yang lain yang menyerupai sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dari sudut perbuatan, munfasil, munfasil, yakni mustahil ada perbuatan yang lain menyerupai perbuatan Allah, yakni yang memberi bekas. Tuan-tuan kalau tak faham tanya tu tak lihat. Kan jangan sampai tawah bandar lancang. Pasal apa? Tak faham bawa balik. Pendang seorang-seorang ke rumah. Esok apa? Salah seorang jemaah tawah tengah bandar lancang. Selepas dengar kuliah seorang ustaz itu kemudian buat report ke Jaib. Sedangkan saya ajak dialog. Buat report. Maknanya suruh tanya benda yang tak faham kan. Sebab ni perkara akidah, tak boleh sangka-sangka. Jadi ni benda ni syirik semualah. Kita nak nafikan Allah. Kita dah beriman Allah wahdaniyah, dah settle. Tetapi kita kena faham perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah. Maka ulama susun 6 perkara. Zat, sifat dan perbuatan. Zat Allah mana dari sudut yang berhubung, dari sudut bercerai. Apa berhubung, apa bercerai. Sifat Allah dari sudut berhubung, apa bercerai. Perbuatan Allah apa berhubung, apa bercerai. Kan? Dia macam ni lah. Kita bawa kereta, kita pandai bawa kereta. Pandai. Sebelum ambil lesen pun kita dah pandai bawa kereta. Betul? Sebelum bawa lesen, bawa kereta, walaupun ayah tak pergi, kita curi kunci kereta ayah. Kan? Kita pandai bawa kereta. Start kereta, pegang steering molek, masuk gear molek, tekan minyak. Jalan tak kereta? Jalan. Silap-silap boleh sampai Kuala Lumpur boleh. Tetapi bila kita pergi ke sekolah mandu, kita kena belajar undang-undang jalan raya. Boleh faham maksud saya? Kita kena belajar undang-undang jalan raya. Misalnya apa? Misalnya jangan potong double line. Jadi jarak kita dengan kenderaan depan kita jangan melebihi 12 saat. Tak ingat lama tu pada saya. Jangan jarak 12 saat. Jadi jadi kena tahu undang-undang walaupun kita dah pandai bawa kereta. Begitu analoginya. Walaupun kita dah Islam, tetapi kita kena belajar aqaidul iman. Perkara sempadan-sempadan iman dan kufur. Itu kena tahu. Walaupun pandai bawa kereta, silap-silap tak pandai, tak sampai Kuala Lumpur. Sampai mana? Sampai Bukit Genting. Bukan Bukit Genting itu. Itu Bukit Genting jatuh ke bawah. Kalau naik ke atas tangan nak berjalan, jatuh dalam gaung Bukit Genting tu. Pasal apa? Tak tahu undang-undang jalan raya. Begitulah. Walaupun kita tidak Islam, orang sebut apa? Islam baka lah orang sebut. Islam baka, Islam keturunan. Apa lagi? Aku mak ayah aku dah Islam. Aku dah Islam, buat apa nak belajar lagi? Kan? Itu umpama macam itulah. Nampak situ? Okey, yang pertama dari sudut zat. Menafikan kam pada zat, yakni syirik pada zat Allah. Kita nak nafikan. Jadi wahdaniyah ni cerita bagi zat. Kita apa maksud wahdaniyah? Mensucikan zat Allah. Maknanya kerja wahdaniyah ini menafikan Allah itu berbilang-bilang. Allah tu esa. Tafsir pada wa ilahukum ilahu wahid. Tafsir pada ayat Quran tu. Yang ni kam apa? Syirik. Bahasa Melayu berapa? Kam. Kan? Yang ni yang berhubung. Yang ini mustahil zat Allah terdiri daripada banyak zat. Sebagaimana makhluk manusia berdarah, berdaging, bertulang. Macam itulah. Contoh kita. Ni yang dalam diri kita macam saya cerita, saya ulang balik kuliah lepas. Dalam diri kita ada darah, ada daging, ada tulang, ada urat, ada tisu.
ada protein, ada karbohidrat, ada fat, lemak, ada apa lagi? Lendir. Atau Imam lendir sama keluar. Pada kuliah hari tu dah lendir. Saya tak ingat lendir tu, tapi Tok Imam mengingatkan lendir. Jadi berbilang-bilang kan? Kalau orang Tok Bomo lagi, tanah, air, api, angin paling kurang tu. Kena belajar Bomo, tanah, air, api, angin. Kan? Jadi maksudnya berbilang-bilang dari sudut berhubung dalam zat makhluk. Ada kan banyak benda kan? Darah, daging, tulang. Itulah syirik. Kan? Dalam zat itu berhubung. Dalam zat kita ni ada banyak benda. Darah, tulang, daging, urat. Tadi lendir tadi. Kan? Banyak benda. Itu dia panggil yang berhubung. Adapun zat Allah tidak. Itu kita nak nafikan. Allah tidak seperti makhluk, ada tulang, ada daging, ada urat, ada darah. Kerana Allah tidak syirik. Allah esa zatnya. Kalau fikir belah Allah dulu memang pening kita. Mana kita compare dengan makhluk lah. Barulah kita kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah. Aku ni daging, tulang ni Allah buat. Kan? Begitu. Boleh faham? Ada soalan setakat ni? Ini subjek yang payah ni. Tak payah mana sebenarnya. Tapi nak kata mudah tak mudah mana. Boleh jago? Boleh jago Kemudian yang kedua, yakni syirik munfasil yang bercerai. Contohnya apa? Mustahil ada zat sesuatu yang lain yang seumpama zat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ada satu zat yang sama macam diri Allah. Ada satu diri yang sama macam diri Allah. Mustahil. Kita dah bincang tu. Macam mana kalau Tuhan ada dua? Tak jadilah. Kalau dia pakat pun tak jadi. Maka zahir kelemahan dia. Kalau dia pakat ataupun jadi salah satu pada dua tu. Contohnya seorang nak buat hujan, seorang nak buat panas. Tiba-tiba pakat hak jadi panas se. Mana lemah lah Tuhan ada dua. Kan? Lau kana fihima illallah alihatun illallah la fasadata. Kalau di antara ada Tuhan dua yang menguruskan alam ni, nescaya binasa, hancur habis. Planet-planet ni kan, kalau ada Tuhan dua. Ni patut hari ni tak hujan, tiba-tiba Tuhan yang kedua khabar hujan. Dah bergaduh dah situ. Mustahil Tuhan ada dua. Nampak situ itu nafi sebab la ilaha illallah tu lah. Kan? La ilaha illallah. Macam tadilah. Yang bercerai itu maksudnya macam saya ada darah, tulang, daging, urat tadilah. Semua sekali tadi. Kita tengok ustaz pula. Ustaz pun ada benda yang sama. Ustaz pun ada darah, daging, tulang, urat, lemak, karbohidrat, semua sekali. Dalam zat, dalam diri ustaz kan. Maksudnya ada dua benda yang sama. Itu makhluk. Allah dah, Allah esa saja tunggal. Itulah kita nak kenal tu. Kalau tidak kita tak tahqiq. Kalau tak ngaji, kalau tak bincang secara tafsili. Ulama dah bincang, dah apa? Dah bahas dah kan? Begitu. Okey, tentang zat mudah, saya rasa mudah je zat, ya. Cuma perbuatan ni. Okey, yang kedua. Menafikan kam tu maksud syirik pada sifat. Menafikan berbilang-bilang pada sifat, yakni syirik pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik yakni muttasil yang berhubung, yakni mustahil pada zat Allah ada dua sifat, qudrah umpamanya, kalam umpamanya, kudrat umpamanya, iradat umpamanya, ar-Rahman umpamanya, ar-Rahim umpamanya. Kita nak nafikan, maknanya dalam diri Allah ada berbilang-bilang kudrat. Kan? Ini kena faham. Jadi wahdaniyah itu kita nak mengesakan Allah, makna Allah tu esa, zatnya esa je. Sifatnya pun tak boleh kita kata esa. Salah. Kita kena mengesakan Allah pada satu-satu sifat. Kalau kita kata Allah ini ada satu sifat, tak betul. Kita nafikan ayat Quran. Kan dalam Quran banyak kan? Sekurang-kurang kita belajar ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, dah 7 dah situ. Lepas tu campur pula 99 Asmaul Husna.
Itu nama sifat Allah. Dah berapa dah? 7 sampai 99? 100 lebih lah. Kalau kira 20 dah 119. Maksudnya mengesakan Allah pada satu-satu sifat. Contoh kudrat. Contohnya kat kudrat ya. Contoh kita ni pukul 8.25. Tepat 8.25, betul? 8.25. Okey. Sekarang ni berapa kerja perbuatan Allah sekarang ni? Mematikan manusia. Pada pukul 8.25 malam. Mematikan manusia. Berapa orang mati sekarang? Kena tanya WHO. Kena tanya apa ni? Kementerian Kesihatan Malaysia. KKM. Kena tanya Kementerian Kesihatan Malaysia pada 8.25 malam pada tarikh 1 April berapa orang yang mati. Dan pada 8.25 malam pada 1 April berapa orang yang baru lahir. Banyak tak kerja Allah? Banyak tak kerja Allah? Berapa kerja Allah? Banyak tu. Tanya tu berapa orang Allah matikan. Kena tanya KKM berapa orang 8.25 malam ni berapa orang Allah matikan. Data tu kena ambil kat KKM. Dekat Allah ada data lah, malaikat ada data. Tapi nak tanya data, kita ni nak tahu data bilangan yang hidup dan mati pada 8.25 malam ini, tanya KKM. Bukan COVID ke banyak. Ada orang mati kecil manis, ada darah tinggi, ada serangan jantung, macam-macam mati. Tetapi semua tu adalah perbuatan Allah. Banyak tak perbuatan Allah? Banyak. Kalau banyak, kalau gitu, berbilang-bilang lah perbuatan Allah. Syirik lah. Tak. Sebenarnya kodrat Allah satu saja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun, Allah kata jadi-jadi. Dengan apa? Dengan kodratnya. Kodratnya apa? Esa, satu. Tak boleh kita khabar kodrat Allah dua. Walaupun yang mematikan itu malaikat Israel. Israel itu dia ada bala tentera dia pula. Israel itu dia punya bos dia. Dia ada bala tentera pula yang buat kerja mencabut nyawa-nyawa ni. Bukan Israel seorang. Israel itu mewakili ketua. Ya? Ketua. Jadi banyak dia punya tentera dia. Kita ni 70 kali sehari Israel datang ziarah. Tengok tarikh, tengok dalam buku tak sampai tarikh lagi. Kalau Tok Iman tak sampai lagi tarikh ni. Bukan hakikat, bukan wakil. Hakikatnya yang menggerakkan Israel itu Allah juga. Malaikat itu makhluk asbab sahaja. Kena faham situ. Allah, semua perbuatan Allah dengan apa? Dengan kodrat yang esa. Boleh faham situ? Contoh kalam. Sifat kalam. Kita tak boleh khabar kalam Allah berbilang-bilang. Syirik. Kalam Allah satu je. Kalam yang tanpa huruf, tanpa suara. Iaitu dia panggil kalam nafsi. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalam yang nak lafzi, kalam yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ni bulan puasa ni. Syahrul Ramadhana unzila fihi al-Quran, tu kan? Turun ayat Quran tu. Allah perintah pada malaikat ambil kalam itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Berapa? 6,236 ayat. Ada ulama kata 666. 6,666 ayat. Tu ulama qiraat pula. Kita bincang bab akidah. Jadi 6,666 ayat. Kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun beransur-ansur, sikit-sikit. Tak adalah 6,236 ayat masuk terus dalam kepala Nabi dah. Sikit-sikit. Kan? Jadi walaupun kalau gitu banyaklah perkataan Allah. Syirik lah. Ada. Mana kalam Allah satu saja. Maknanya menafikan. Maksudnya kodrat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Kalam Allah tidak berbilang-bilang. Ilmu Allah tidak berbilang-bilang. Kan? Begitu. Walaupun contoh dari sudut ilmu lah, ilmu. Iradat dengan ilmu. Contohnya yang tertulis di Lauh Mahfuz, seseorang itu umurnya 60. Contoh 60 kan. Bila 60, atas dunia ni dia buat amal soleh.
Dia buat amal soleh, dia bantu orang, dia hubung silaturahim, dia khidmat pada mak ayah dia, dia sedekah, maka dia berubah. Daripada 60 tahun, dia dapat reserve 80 tahun dengan sebab keberkatan amal, dan Allah Ta'ala izinkan berubah. Kemudian adakah ilmu Allah itu lemah? Ilmu Allah daripada 60 boleh berubah, makna Allah silap cakap lah, ataupun silap percaturan lah, macam kilang kereta Allah. Tak gitu? Tak. Sebenarnya itu yang tertulis. Adapun dalam ilmu Allah dah nyata, orang tu mati umur 80 tahun. Tetap dah dalam ilmu Allah. Maknanya dalam ilmunya, assert ilmunya. Kita sunnah minta panjang umur. Nabi minta panjang umur. Sunnahnya minta panjang umur, minta sihat. Tetapi dalam ilmu Allah dah tetap. Dan kita buat amal kan. Ada hadis Nabi, orang yang sedekah panjang umur, kan? Jadi disebabkan sedekah dia tu 60 reserve sampai 80, dia dapat 20 tahun reserve. Adakah Allah ni flip flop? Itu bahasa sekarang, flip flop. Flip flop Allah flip flop apa flip flop? Tak tahu bagus tu malam. Flip flop ni cakap lain. Sekejap cakap gini, sekejap cakap gini. Biasa orang politik lah flip flop ni. Kemudian adakah Allah Ta'ala flip flop? Tak, kan? Maknanya tetap 80 tahun memang mati. 80 tahun. Dalam ilmu Allah sejak azali, ilmu yang berdiri pada zatnya. Nampak situ? Okey, yang kedua, saya rasa faham lah tu. Ke tak apa-apa lagi? Okey, yang kedua, ini syirik munfasil yang bercerai. Mustahil ada sesuatu yang lain bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kuat sangat, tak daya nak berlawan dengan dia. Sekejap, 10 minit ke? Okey. Maknanya yang kedua tadi, mana syirik munfasil yang bercerai. Mustahil ada sesuatu lain yang bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Tak ada sesuatu pun yang lain bersama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengatakan yang lain tu sama macam Allah, maka kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini yang bercerai lah. Contohnya ada Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Ada orang lain Ar-Rahman sama macam Allah. Tak boleh. Kita manusia pun tak boleh bagi nama Ar-Rahman saja kan. Kena bagi nama anak Abdul Rahman, hamba Ar-Rahman kan. Tak boleh Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya tidak ada yang Maha Pemurah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, Al-Malik, mesti sebut Abdul Malik. Kan? Mesti sebut Abdul Rahman, Abdul Rahim, begitu. Kemudian menafikan kam munfasil pada perbuatan, yakni kam syirik yang munfasil yang bercerai. Mustahil ada perbuatan sesuatu yang lain yang menyamai dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana tak ada sesuatu pun yang menyamai dengan perbuatan Allah, dalam erti kata lain yang memberi bekas. Walaupun malaikat sekalipun, cerita pada malaikat tadi lah. Walaupun malaikat yang cabut nyawa, kerja ada tugas masing-masing. Israel cabut nyawa, yang menurunkan hujan ada malaikat yang menjaga, semua yang buat seolah-olah wasilah lah, seolah-olah perantaraan kan. Tapi sebenarnya hakikatnya yang memberi bekas Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas. Nampak situ ya? Kau nak buat contoh ni pen, contoh pen. Kalau whiteboard saya biasa guna contoh gini. Ada misalan lain lah. Saya guna pen. Okey, pen ni tuan-tuan bayanglah depan ni ada whiteboard. Okey, saya tulis di whiteboard kan. Jadi pen ni akan mengeluarkan dakwat. Betul? Pen ni akan mengeluarkan dakwat. Jadi sebenarnya siapa yang menulis, saya ke pen?
Sebenarnya siapa yang menulis? Saya ke pen? Saya ambil pen, saya tulis di whiteboard. Jadi daripada pen ni akan keluar dakwat. Bayanglah ni ada whiteboard sini. Sekarang ni tak ada lah. Takkan saya nak ambil whiteboard pula kat sini. Buat contoh. Okey, saya tulis keluar dakwat. Jadi sebenarnya saya menulis ke pen yang menulis? Pen menulis. Hakikatnya sebenarnya saya menulis kan, bukan pen. Tapi yang mengeluarkan dakwat pen. Kita nampak pen yang mengeluarkan dakwat. Tapi sebenarnya penulis yang sebenarnya saya. Samalah kita nampak makhluk ni atas muka dunia ni, perjalanan alam, apa ni, bumi, langit, bukit bukau, kita bergerak, hatta saya bercakap sekalipun, berkelip mata saya sekalipun, semua ni adalah hakikatnya perbuatan Allah. Kalau kita kata perbuatan kita semata-mata syirik. Contoh kita kata perbuatan kita, tapi perbuatan kita diberi oleh Allah syirik. Itu pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pahaman macam ni. Mu'tazilah pahaman dia, lepas Allah ciptakan alam, Allah buat alam, lepas tu alam bergerak sendiri. Tu pahaman Mu'tazilah. Bukan. Kita ikhtiar. Kita ada ikhtiar, pergerakan tu kita ikhtiar, tetapi yang menggerakkan tu hakikatnya Allah. Baik ke buruk ke, taat ke maksiat ke, hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma nak membezakan taat maksiat tu, turunlah Quran pula nak membezakan hak baik dan yang buruk. Tapi hakikat yang buruk tu hakikat baik di sisi Allah. Kita kena faham situ pula. Semua pada dia. Qada dan qadar semua dah tulis dah. Sebelum alam dah cipta ni dah ada plan dah. Dia bukan plan hidup. Kita rumah ada plan hidup, plan tukar. Plan hidup. Plan dekat mana? Plan pada tuan rumah. Kejap nak buat kaki ni, kejap tambah 10 kawan ni, rasa tak tetap ni, esok dapat duit nak tambah lagi 10 kaki. Tukang pun pening, aduh, pening. Tuan rumah ni flip-flop juga. Tuan rumah flip-flop. Kan? Jadi nampak situ ada tak faham lagi? Saya kira bagi faham terus ni. Macam paku dia pantok terus ni. Bukan main tepi, tak ada. Ambil paku pantok. Tak boleh sangka-sangka. Boleh cik? Boleh? Saya risau juga ni. Saya cerita benda ni saya risau. Memang saya cerita saya faham. Tuan-tuan yang faham lain. Jadi timbul pula ajaran yang sesat baru pula dilancar esok. Okey. Okey, tak ada ya. Maknanya yang memberi bekas hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perkara yang diharamkan dan diharuskan berkata. Okey, saya pergi ke depan sikit dulu. Habis ya tajuk kita pakai ni je. Satu lagi, menafikan kam muttasil pada perbuatan, yakni kam syirik yang berhubung. Jadi mustahil perbuatan Allah Ta'ala boleh dibahagikan kepada dua. Satu perbuatan di sisi Allah dan satu lagi perbuatan di sisi makhluk. Lebih kurang tadi juga, tapi dia macam halus sikit. Contoh macam mana? Covid. Katalah bulat sebelah ni Covid. Belah ni Covid, sebelah ni bukanlah Allah bulat gitu, contohlah. Kan khabar Ustaz man tadi dia ngajak Allah bulat. Letih lah tuan-tuan. Jangan buat repot pula. Maknanya misal contoh. Maksudnya kuasa Allah dibahagikan kepada dua. Contohnya 50% pada Allah, 50% pada Covid. Boleh faham situ? Contohnya sedikit Allah diberikan kepada api untuk membakar. Ini pandangan Mu'tazilah. Pandangan yang sesat lagi fasik. Mana Allah beri kuasa pada api membakar. Cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah beri kuasa pada pisau memotong. Tetapi kenapa dalam peristiwa itu tak lut leher Nabi Ismail? Kenapa tak lut? Pahaman Mu'tazilah dia mengatakan bahawa Allah tarik tauliah pada pisau. Mana masa tu tauliah memotong tu Allah tarik pada pisau. Boleh faham? Allah tarik tauliah. Makna ketika itu kita tak, ahli sunnah tak, lut ke tak lut ke, semua hakikatnya pada Allah, bukan pada pisau. Nampak? Jadi seolah-olah Allah beri kuasa pada pisau 50%. Itu pahaman Mu'tazilah. Syirik lah. Itu syirik.
Syirik. Contohnya COVID. COVID ni mematikan. Jadi Allah bagi 50% kuasa pada COVID, boleh mematikan. Syirik. Jangan takut sangat tak jadi buat apa. Kuasa Allah bagi dua, pecah dua. Syirik. Tapi ulama tak berani mengatakan Mu'tazilah ni kafir. Pasal apa? Dia menyandarkan juga pada Allah. Contoh dia kata, siapa bagi kuasa pada api? Allah bagi kuasa. Allah bagi kuasa pada api. Boleh faham? Tak jatuh lagi kufur, tapi fasik, dosa besar. Tapi kalau semata-mata api yang membakar, kuasa, ada kuasa pada api membakar, Allah tak kait langsung, kafir. Kita makan nasi sepinggan kan? Kita ambil makan nasi, kenyang. Kau ni yang mengenyangkan kau kalau tak ada nasi sepinggan tadi, mati. Kau mati kalau tak ada nasi sepinggan tadi. Hak mengenyangkan kau tadi, nasi sepinggan ni lah. Awak jangan cakap gitu. Allah yang kenyangkan. Tak ada Allah-Allahnya. Allah tak ada, Allah tak campur. Dia buat kerja lain. Kafir. Bukan saya khabar ini macam kasar tapi itulah hakikatnya. Maknanya dengan sepinggan nasi saja boleh mengeluarkan orang tu daripada Islam. Cari duit siang malam. Orang mohlah kita buat ibadat segala-segala. Kau kalau tak ada duit ni, tak ada duit ni, tak hidup kau. Kalau tak ada duit ni. Biar betul duit ke Allah yang beri, yang menyelesaikan masalah? Duit ke Allah? Memanglah tak ada duit, tak hidup lah. Nak beli makan kena pakai duit. Orang tak tengok air liur pakai air liur je. Orang tak bagi makan, kena bagi duit. Tapi dia yakin duit tu memberi bekas pada menyelesaikan masalah dia. Duit tu Tuhan dia. Syirik. Nampak duit. Duit. Panadol sebiji. Kau kalau tak ada Panadol ni, tak kebah demam. Bulat-bulat Panadol sebiji, tak yakin pada Allah. Kalau dia kata Panadol ni ada kuasa menyembuh, tapi menyembuh tu Allah beri pada Panadol, dia Mu'tazilah, keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah biasa. Nampak? Tak heranlah bila datang virus, ada sebut konspirasi Dajjal. Bila sebut konspirasi, akhir sekali yang sebut konspirasi pun dia masjid pun tak datang. Ini kerja Dajjal, kerja tentera Dajjal, Yahudi yang buat virus ni, dia cipta ni. Menyebabkan kita tak boleh datang masjid. Marah masjid tutup. Tapi bila masjid buka, dia tak datang. Dia pun tak datang. Yang cerita konspirasi pun, dia pun tak datang. Itu kerja Yahudi, memang kerja dia siang malam pagi petang. Cerita TB tadilah, itu Yahudi tu. Dengan sebab TB drama tak sampai masjid, tak belajar ilmu fardu ain, tak belajar perkakah untuk kita bawa bekal mati, kan? Terhalang kita. Setan iblis suka tepuk tangan. Yahudi memang kerja siang malam 24 jam. Lan tarda ankal yahudu walan nasara, memang kerja dia. Selama-lamanya Yahudi tidak akan pernah redha sekali-kali pada kamu, sehingga dia masuk lubang biawak, kamu ikut sekali masuk lubang biawak. Itu memang kerja dia. Kerja kita apa? Kerja kita patut kita lawan lah. Menentang arus tu. Menentang arus apa ni? Konspirasi dia tu, kita kena menentang lah. Kalau dia tak bagi datang masjid, kita makmurkan masjid. Dia tak bagi kita banyak sembahyang sunat, kita banyakkan sembahyang sunat. Terhalang kita tengok telefon, tak sembahyang sunat. Tengok telefon boleh 3 jam, baca Quran seminit pun dah tidur atas Quran. Tidur atas rehat. Dia buka Quran baru seminit baca Quran, tidur atas rehat. Dia macam kereta lah, horsepower tinggi tapi naik bukit tak lepas. Pasal apa? Enjin kotor. Semua kebun dah semua. Bila kebun dah semua, tak lepas nak lalu lah. Jadi cara macam mana? Kena nebas, kena merenteh baru ada jalan masuk. Hati kena cuci hati. Walaupun horsepower tinggi, muda, sadar tiap-tiap malam gym, katang, six pack. Tapi masjid tak sampai. Six pack tu siang-siang ngayuh berapa kilometer gaya bersikap, tapi tanya masjid tak ada muka dia.
Pagi-pagi lepas subuh sibuk kayu sampai kayu bersikap. Trend sekarang kayu bersikap. Bukan marah kayu bersikap tu dah. Kayu-kayu lah, tapi time masjid, kayu ke masjid. Datang ke masjid kan. Begitu. Dah boleh faham ni? Habis dah tajuk kita ni. Habis dah. Kita berhentilah ni. InsyaAllah. Ada soalan? Dia seakan-akan sama. Okey. Faham. Okey. Jadi tak apalah, itu dia panggil, kita ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar sebab apa? Allah beri akal pada kita. Kemudian kita ada apa ni panggil akal, kemudian ada syarak yang diturunkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal ikhtiar. Contoh macam ni kan, kita COVID kan. Ikhtiar kita vaksin. Jadi vaksin, ada orang dia tanya lebih sangat. Dia kata vaksin ni bahaya. Dia boleh menyebabkan macam-macam lah. Itu tak nak cerita. Tentu lagi tahu. Dalam Facebook, dalam semua dah ada dah. Orang yang anti vaksin ni. Saya pun, yalah. Yang penting kita kena tahu. Itu ikhtiar berubat. Sepatutnya orang yang berilmu, dia akan tanya, ubat tu suci ke ataupun mudarat ke tidak. Itu baru betul soalan dia. Ubat ni suci ke, adakah ada najis? Kaedah berubat. Jadi contoh ikhtiar kita makan ubat, ikhtiar. Jadi hakikat yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtiar itu pun terikat dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu etikad kita. Kita makan ubat, makanlah, tak apa. Kita vaksin lah. Kita ikhtiar SOP lah, 100%. SOP, buat penjarakan sosial jauh daripada orang ramai, kan? Stay at home, duduk di rumah kan. Jadi 100% ikhtiar. Tetapi ikhtiar tu terikat dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya Allah juga. Yalah. Yalah, antara kaedah kita mensucikan, memperbetulkan balik tauhid kita, iaitu solat lah. Solat ni 5 kali sehari. Dalam kitab Muniyatul Musalli sebut kan. Solat ni ibarat 5 waktu ni ibarat 5 batang sungai. Kita mandi 5 kali sehari. Maknanya 5 kali sehari tu maksudnya tidak ada lagi kekotoran. Kotoran syirik dan sebagainya kan. Ada sebab tu kita doa iftitah tu kan. Maksudnya sebelum kita baca Fatihah tu, dalam doa iftitah tu, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya kita memperbaharui syahadat, memperbaharui ikrar kita dengan Allah Subhanahu Taala. Aku janji. Nanti kita akan sampailah bab kudrat. Lepas ni bab kudrat. Kudrat ni dia akan bincang tentang antara usaha dan ikhtiar. Antara usaha dan ikhtiar. Begitu ya. Kenapa tak sampai jodoh? Biasa kan? Kenapa tak dapat jodoh? Nak buat macam mana? Kenapa tak kahwin? Nak buat macam mana? Dah tak ada jodoh. Itu seolah-olah perkataan tu seolah-olah mengumpat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru. Kenapa tak pergi masjid? Tak sampai seru. Itu mengumpat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mengumpat Allah. Macam Allah tak dengar je dia cakap tu. Sebab apa tak sampai jodoh? Sebab awak tak tanya. Kan? Tanyalah. Contoh 10 orang. Macam kita jual beli lah. Kita beli kan. Mula-mula kita nak cari barang kita. Kita pusing kedai. Ni tak jadilah.
Lepas tu carilah kedai kedua. Ni, tak boleh, tak puas hati. Pergi ke kedai ketiga. Lepas tu pergi kedai keempat. Tak sampai kedai 10, dapatlah barang kita nak. Sama macam jodoh. Nak kahwin ke tak? Kalau tengok je, sampai belajar helio. Panggil. Kenal anak dara tu. Sampai belajar helio. Kenal janda tu. Kan? Sampai belajar helio. Tapi minang tak? Belajar meleleh helio. Belajar tu bahasa faham. Belajar. Kan? Nampak situ tak? Tak tunang pergi rumah pertama nak minang. Beritahu pada makcik, makcik apa ni, saya ni berkenal sangat dengan anak makcik. Nak minang anak makcik. Lepas tu makcik ni bukan apa, rumah pertama ni, makcik bukan apa. Anak makcik ni dia dah di isteri orang dah. Kenapa tak rajin nampak suami dia? Suami dia balik sebulan sekali je. Lepas tu balik tengah malam. Balik tengah malam. Jadi awak tak nampak lah. Okey, bini orang. Lepas tu pergi pula rumah nombor 2, tanya pula mak ngah. Mak ngah. Apa ni, nak tanya ni anak dara mak ngah ni macam mana, nak merisik lah ni, nak tanya, kan? Anak dara mak ngah ni pun ada suami juga, tapi mak ngah janda dah. Mak ngah janda dah. Jadi mak ngah contoh, kan? Takkanlah dalam 10 biji rumah, takkan tak lekat seorang isteri. Betul tak? Takkan kita kata tak ada jodoh, kita mengumpat Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat sangat tak ada jodoh. Cakap je lah. Belum, tak payah cakap lah, tak payah cakap. InsyaAllah kita usaha, Allah yang menentukan jodoh. Itu tak apalah. Tapi jangan, kenapa? Tak ada jodoh. Kenapa tak pergi haji? Tak sampai seru lagi. Bukan tak sampai seru, daftar haji pun tak lagi. Tabung haji suruh 1,300. Siapa ada KWSP tak payah keluar 1,300, terus daftar automatik. Boleh keluar 3,000. Ini saya tahulah. Boleh keluar 3,000 daripada KWSP. Top up duit nak pergi haji. Kan? Jadi itu pun tak buat. Macam mana nak pergi haji? Tak ikhtiar 100%. Tak ikhtiar. Cepat sangat menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Cukup sekali itu. Jadi tak ada, kalau tanya, jangan tanyalah esok. Kalau tanya, kuliah akan datang lah. Kalau tanya nanti pukul 10 lah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Jadi kita tangguh malam ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.